Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, kami daripada tim panitia SMP dianggotai oleh Cikgu Abdul Halim sebagai ketua. Ahlinya adalah Cikgu Dayan Siti Fatimah dan Cikgu Nurul Fahana. Okey, jadi tajuk kajian tindakan di sini adalah berkaitan dengan lebih kepada minat pelajar terhadap topik matematik. Okey, jadi tajuknya adalah memupuk minat murid untuk menggemari topik matematik algebra di kalangan murid tingkatan 1. Okey, topik matematik algebra ni sebenarnya adalah kalau kita tengok dalam DHKP matematik tingkatan 1, bidang pembelajaran matematik ada 5 semuanya. Okey, iaitu nombor dan operasi berkaitan dengan algebra, sukatan dan geometri, matematik diskrit dan statistik dan kebangkalian. Okey, daripada kelima-lima ni kami memilih tajuk perkaitan algebra ni iaitu matematik algebra ni kerana kebanyakan pelajarnya tidak minat terhadap algebra. Okey, dengan saja perkaitan algebra memang kebanyakan pelajar akan tak suka algebra. Sebab itulah saya ambil tajuk ni sebagai tindakan kami untuk memupuk minat pelajar supaya menggemari subjek bukan saja topik berkaitan dengan algebra. Sebab algebra ni adalah sangat penting dalam matematik. Sebab sebab soalan algebra ni lebih berkait rapat dengan kehidupan harian kita lah. Soalan mencari sesuatu nilai lah. Sebab nilai kita tak tahu, kita gunakan kaedah algebra ni untuk mendapat jawapan kita. Okey. Dan sebelum saya meneruskan kepada kita punya tajuk kajian ini, kajian kami ini cuma mencapai kitaran 1 sahaja. Okey. Maksudnya di sini nanti saya akan cuma setakat kitaran 1 sajalah. Untuk kitaran 2 ni adalah lebih kepada hasil daripada tindakan kami. Sebab kami baru merancang saja tapi kami belum melaksanakan dia sepenuhnya. Sebab pelbagai kekangan sebagai contoh sebab responden kami adalah pelajar dan pelajar untuk SMK Mato sepanjang tahun ni baru 2 minggu saja pihak pelajar SMK Mato untuk bersekolah. Jadi sukar untuk kami menjalankan dia punya tajuk kajian itu tersebut. Okey. Jadi mungkin kami akan cuba solution lain. Mungkin kami akan tengok kepada kita yang kedua nanti mungkin akan guna secara talian lah untuk menguji untuk kajian tindakan kami inilah. Okey. Next, cikgu. Okey, kitaran pertama di sini kami ubah balik pemerhatian. Ini pemerhatian daripada apa yang kami lihat lah. Bukan untuk tahun ni, tahun-tahun sebelum ni kami ada lihat jugalah. Okey. Pemerhatian yang pertama yang kami boleh lihat di sini adalah kebanyakan markah murid terutamanya tingkatan 1 kurang memuaskan. Maksudnya julat markah mereka adalah dalam kurungan 20 ke 50. Kalau kebanyakan lah maksudnya benda tu tidak memuaskan lah. Mungkin pendapat saya mungkin markah mereka menjadi macam tu mungkin sebabkan pertukaran format daripada matematik menengah rendah pergi ke menengah atas. Mungkin mereka ni lah kejutan budaya lah. Sebab tu lah Mekah mereka kurang memuaskan. Dan satu lagi mungkin mereka baru tahu format yang baru berkaitan dengan matematik menengah atas. Dan satu lagi, ini yang saya nak fokuskan iaitu murid kurang berminat berkaitan dengan topik berkaitan dengan algebra tadi. Okey, di mana tajuk dalam tingkatan tersebut ada 3 benda lah, iaitu ungkapan algebra, persamaan linear dengan ketaksamaan linear. Itu ada berkaitan dengan algebra. Dan apa yang menarik minat saya di sini adalah ketika mengajar, murid lebih suka lagi berkaitan dengan statistik. Itu pengenalan set ataupun pengenalan data lah. Sebab maksudnya di sini kebanyakan murid dia lebih suka kepada tajuk yang berkaitan dengan statistik. Mungkin pendapatan saya mungkin statistik ni adalah satu tajuk yang mudah untuk mereka faham dan sangat dekat dengan mereka. Okey? Sebab kalau secara logiknya statistik secara logiknya kalau ingat statistik mesti ingat akan berkaitan dengan data. Jadi budak nampak lebih jelas dengan data lah berbanding dengan algebra. Algebra ni mungkin dia tak nampak sangat, mungkin dia tak boleh relatedkan benda tu dengan kehidupan harian mereka. Dan satu lagi yang masih sampai sekarang yang masalah pelajar sekarang ni adalah pergi ke depan cikgu. Kejap cikgu, kita nak bergambar lupa tadi. Oh, gambar kah? Okey. Yalah, patah balik ke slide depan tu. Okey. Okey. Kita ada iklan sekejap cikgu. Okey. Cikgu Nurul Fahana, boleh buka kamera sekejap kah?
Sekejap cikgu, sekejap. Oh, okey. Jadi kita santai-santai je petang ni sebenarnya. Memang satu kumpulan je pun yang membentang. Ya, selamat datang Cikgu Nur Hidayah. Boleh buka kamera Cikgu Nur Hidayah? Jadi yang kepada yang bersama dengan kita, selamat datang. Jadi petang ini kita ada pembentangan lah daripada kumpulan Cikgu Halim and the team dari SMK Matu untuk membentang kajian tindakan. Jadi memang satu kumpulan, jadi kita santai-santai je lah sebenarnya. Yang penting kita belajarlah macam mana proses yang telah pun dilaksanakan oleh mereka, dan saya akan bagi sedikit penambahbaikan lah, sedikit cadangan, dan juga kita belajarlah sesuatu dari sana, cikgu. Okey, Cikgu Halim, dah ready? Kata gambar. Sedia, satu, dua, satu, dua, tiga. One, two, and three. One, two, and three. Okey, dah cukup tutup kamera. Okey, dah. Anda buka kamera pun tak salah, buka je. Okey, next. Cikgu Halim. Satu lagi, ada satu lagi point yang di bawah tu, kita akan satu A. Satu lagi pemerhatian yang kami lihatlah dari zaman saya memula daripada mengajar sampai sekarang ni adalah masalah pelajar belum menguasai sifir asas lah. Sifir asas di sini adalah sifir yang bermula dengan 2 dan 12. Kadang-kadang sampai tertelima pun ada masih lagi pelajar masih belum menguasai sifir. Sebab ini adalah benda yang paling asas sekali dalam matematik lah. Kalau budak tak menguasai sifir asas, memang payah untuk pelajar untuk belajar berkaitan dengan subjek matematik ni. Okey. Next, kita pergi kepada kita akan 1B. 1B ni adalah lebih kepada refleksi kepada pemerhatian saya tadi. Okey, kenapa peperiksaan mereka sangat yang tidak memuaskan? Salah satunya adalah murid memilih soalan lah untuk menjawab ketika peperiksaan. Okey, yang ini kita boleh lihat pada analisis item lah. Yang ini saya tak boleh tunjuk sekarang, tapi kalau cikgu nak juga nanti saya akan bagi analisis dia. Maksudnya dia akan pilih soalan yang mana yang mereka suka. Kalau mereka rasa topik itu mereka suka, mereka akan jawab. Kalau subjek itu tak suka, mereka tak akan jawab. Jadi di sini kita boleh lihat bila mereka pilih soalan, jadi maksudnya mereka tu akan kira kurang memuaskan lah. Wahal soalan tu, contohnya sebagai contoh soalan algebra, maka di situ banyak. Disebabkan dia tak suka, jadi dia abaikan. Bila dia abai, dia tak buat apa-apa. At least maka dah hilang macam itulah. Sekiranya dia tahu, at least dia cuba buat. Itu mungkin dia akan dapat Mekah sedikit daripada situlah. Itu salah satu sebab kenapa Mekah peperiksaan murid pelajar tingkatan 1 tu memuaskan, sebab dia terlampau memilih soalan yang untuk dia jawab. Bukan masalahnya soalan senang susah. So ada soalan algebra yang soalan yang mudah, budak boleh jawab, tapi dia abaikan disebabkan dia tengok saja perkataan algebra, mungkin dia rasa fobia kot tengok perkataan algebra tu, dia tak nak jawab. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua di sini adalah ini tadi related kepada yang tadi, iaitu murid kurang gemar topik berkaitan dengan algebra kerana mereka tidak dapat kaitkan benda tu dalam kehidupan harian mereka. Sebab algebra ni dia tak boleh kaitkan apa kaitan XY tu dalam kehidupan mereka. Sebab mereka tak boleh kaitkan benda tu sebenarnya dalam kehidupan harian mereka. Itu yang menyebabkan mereka tak suka sangat berkaitan dengan algebra. Okey, kadang-kadang mereka pilih apa benda kita nak belajar XY tu. Okey, tapi dia tak tahu apa fungsinya XY tu di dalam kehidupan dia. Sebab itu mereka tak boleh related. Bila tak boleh related, bermaksud dia tak gemar untuk menjawab soalan berkaitan dengan matematik algebra. Okey, yang ketiga adalah ini dia suka. Okey, yang ni menggemari topik statistik. Kerana mungkin murid sukakan data lah, sebab data tu mereka boleh lihat benda tu secara maujud lah, benda tu. Okey, sebab data tu maujud, dia boleh lihat macam-macam data mereka boleh buat. Okey, daripada data tersebut mereka boleh tengok daripada data tu dia boleh presentkan data tu dalam macam-macam bentuk. Mungkin sebab itulah statistik ni pelajar lebih suka lagi lah, sebab daripada data tadi dia boleh generatekan ataupun interpretasikan data tersebut dalam bentuk gambar rajah, sama ada bentuk graf, bentuk gambar rajah, bentuk jadual. Mungkin sebab itulah mereka lebih suka kepada statistik. Dan yang ini tadi related kepada kenapa mereka tak menguasai sifir, disebabkan mereka ada gadget. Itu gadget di sini adalah sifir. Bukan sifir. Gadget di sini adalah calculator saintifik. Okey. Maksudnya bila mereka ada soalan berkaitan dengan sifir, jadi dia tak perlu risau sebab dia ada kawan di sisi dia. Waktu peperiksaan pun memang calculator dia dibekalkan. Jadi dia tak perlulah nak hafal sifir tersebut. Tapi sebenarnya sifir ni memudahkan ataupun
sebenarnya memudahkan kerja kita lah. Tapi takkanlah kita nak dua tak dua pun kita nak tekan kalkulator kan. Sepatutnya benda tu common sense. Pelajar boleh ni sajalah. Mereka boleh boleh jawab tu dengan senang. Okay. Maksudnya di sini bukan saya nak salahkan kalkulator saintifik. Tapi sepatutnya pelajar lebih ambil berat berkaitan dengan sifir lah. Okay. Itu salah satu faktor kenapa pelajar tidak suka menghafal sifir sekarang. Okay. Kerana ada kalkulator saintifik. Bukan saya nak salah kalkulator. Tapi mereka patut lebih concern sikit. Maksudnya lebih titik buatkan sifir. Okay. Itu adalah kitaran yang kedua lah. Okay. Next. Untuk yang nombor kita seterusnya C. Okey, kemudian daripada situ, dari kami merancang satu objektif kajian di mana kami nak memupuk minat pelajar untuk menggemari topik matematik algebra, ukapan algebra, terutamanya kami ambil tajuklah ukapan algebra. Okey, strateginya di sini adalah kami akan hasilkan satu alat untuk memahamkan konsep operasi yang melibatkan ukapan algebra. Operasi di sini adalah melibatkan operasi tambah, operasi darab, operasi tolak, dahari yang melibatkan ukapan algebra. Ukapan algebra di sini adalah sebagai contoh X tambah Y. Okey, macam mana kita nak ni? Kita nak tunjukkan mereka kepada konsep macam mana nak mahamkan konsep operasi di dalam ukapan algebra. Sebab kadang-kadang pertama sekali kenapa saya timbulkan isu di sini adalah budak kalau dibagi sebagai contoh lah soalannya adalah X tambah X. Jadi budak boleh jawab benda tu akan jadi 2X. Kalau kita bagi soalan X tambah Y, kadang-kadang budak akan jawab XY. Di sini kita dah boleh lihat kenapa pelajar tu tidak faham konsep ni tadilah konsep operasi melibatkan ukapan algebra. Maksudnya X tambah X boleh jadi 2. Kenapa X tambah Y tak boleh jadi XY? Itu yang jadi persoalan kepada pelajar. Kebanyakan pelajar lah kalau dia baru mula belajar mengenai ukapan algebra. Okey. Dan alat yang digunakan yang kami untuk di sini adalah penggunaan bahan maujud untuk memahamkan konsep operasi bagi topik ukapan algebra. Bahan maujud di sini adalah kita akan masuk dalam kelas, kita akan bawa satu bahan yang maujud supaya pelajar boleh lihat dengan lebih jelas konsep X tambah X, X tambah Y. Okey. Bahan maujud di sini kita boleh pelbagaikanlah sebagai contoh. Sebab saya ada tengok anak saya di rumah, dia main guna Palestina, apa nama tu yang macam tanah liat tu. Okey, di tanah liat tu ada macam-macam warna. Okey, kalau kita tengok sebagai contoh XX warna yang sama, bila kita tengok warna yang sama, bila kita campur dia akan jadi banyaklah kan. Sebab itulah jadi 2X. Kalau kita tengok warna tanah liat tu warna biru dan warna merah, bolehkah kita campurkan dia? Tak boleh. Bila kita campur, benda tu akan jadi benda lain. Okey, itulah kaedah bahan yang kami akan guna. Maksudnya kita akan gunakan bahan maujud supaya faham konsep betul-betul ukapan algebra tersebut. Dan ujian yang kami akan guna untuk menunjukkan sama ada benda tu adalah berjaya atau tak, itu kami akan guna ujian pra dan post lah. Okay, dalam ujian pra dan post tersebut kami akan guna quiz. Quiz di mana sebelum kami menggunakan bahan maujud, kami akan buat satu ujian lah. Ujian itu dalam bentuk quiz 20 soalan. Kemudian lepas habis kami menggunakan bahan maujud tersebut, kami akan guna ujian post. Okey, post tapi guna quiz yang sama jugalah supaya kita boleh lihat sama ada perubahan ataupun tidak kepada apa yang kami buat tersebut. Okey, sekarang kita pergi kepada kitaran D. 1D. Okey, kita ni lebih kepada pelaksanaan tindakan ni lah. Jadi siapa yang terlibat di sini adalah guru matematik tingkatan 1 dan confirm lah eksponennya adalah murid lah. Dan murid di sini adalah 15 murid lah kami ambil dalam kuantiti yang agak supaya kami senang boleh membuat analisis dengan lebih detail lagi lah. Dan 15 orang murid ni kami tidak pilih daripada mana-mana kelas, kami pilih dia secara rawak lah. Kami akan ambil secara rawak daripada kelas depan hingga kami ambil secara rawak. Okey, dan bila kedudukan ni, setelah saya terjadi, kami akan mula pada minggu depan lah, iaitu 16 Julai 2021 pada hari Rabu
Masanya adalah pukul 9 pagi sehinggalah pukul 10.30. Maksudnya di sini daripada pukul 9 sampai pukul 10.30 segala benda yang kami buat, maksudnya ujian pra, kemudian pelaksanaan tersebut dengan ujian pos kami akan buat dalam masa pukul 9 sampai pukul 10.30. Okey, dan tempat kami di sini adalah dalam talian lah. Kami akan gunakan Google Meet untuk melakukan interview tersebut. Okey, bagaimana dilakukan? Di sini saya akan terangkan satu persatu. Pertama kali adalah kuis akan dibagi. Satu sesi kuis berkaitan ni akan diadakan kepada pelajar. Mereka jawab secara online. Kami akan bagi satu link Google Form, mereka jawab dibagi tempoh masa tertentu. Selepas tu baru kami lakukan sesi PDPC menggunakan Bambujut untuk mengajar pasti menggunakan ungkapan algebra. Setelah selesai tersebut, kuis lagi akan diadakan. Ini adalah ujian pos melibatkan soalan yang sama untuk menguji kepada pelajar tersebut. Okey. Selepas habis semua tersebut, barulah datang kuis pula dan tadi dibandingkan jadual untuk dianalisiskan sama ada kami punya interview ini ada ataupun tidak. Jadi itu saja daripada kumpulan kami. Jadi kita yang kedua kami kalau settle nanti mungkin kami akan bagi pada Cikgu Zulfadilillah. Okey. Sekian, terima kasih. Ada apa-apa masalah daripada kami punya pentangan? Macam ramai juga yang masuk hari ini. Okey, terima kasih Cikgu Halim. Okey, pertama kalinya saya ingin merakamkan syabas dan tahniah atas usaha cikgu dan rakan-rakan. Dan itulah saya pun terkejut juga, rupa-rupanya belum settle lagi Cikgu Halim. Belum. Pusingan kedua lagi Belum, pusingan kedua belum lagi. Sebab kami kan saya maklumkan pada awal tadi, persekolahan untuk SMK Matu kami cuma ada 2 minggu saja. Jadi tak sempatlah nak buat apa-apa. Jadi mungkin kami akan minggu depan mungkin kami cuba buat jugalah, tapi secara dalam talian lah untuk melakukan aktiviti interview tersebut. Okey. Tak apa. Tak jadi masalah juga cikgu. So kita bukannya nak cari apa kata orang kesempurnaan lah. Kiranya kita sama-sama belajar macam mana proses tu tadi. Jadi kita perhati baliklah dalam slideshow ni cikgu. Okey. Tajuk ni kan memupuk minat murid. Okey, seperti biasalah kalau saya tengok daripada segi pembentangan apa semua kan, saya haraplah kumpulan Cikgu Halim dan rakan-rakan serta semua-semua yang ada dalam Google Meet kita ni, perkara pertama yang biasalah Hakim lah, saya ambil contoh Hakim lah ataupun jad di luar, dia akan tengok tajuk dia dulu. dia akan tengok tajuk. Jadi ini ada beberapa tips je lah cikgu. Okey, memupuk minat murid untuk menggemari topik matematik algebra di kalangan murid tingkatan 1. Okey, jadi bila orang luar lah kiranya lah orang luar yang membaca tajuk ni kan dia akan fikir, oh ni nak memupuk minat murid ni, maksudnya minat murid sekolah Cikgu Halim ni memang ada masalah ni artinya nak. Okey, tu tak jadi masalah. Jadi tajuk ni memang cun lah, memang dia straightforward. Ini yang kita mahu lah sebenarnya. Tajuk tu memang dia straightforward, jadi kita tahu dah apa sebenarnya yang menjadi fokus dalam kajian tindakan mereka ni. Okey? Dari situ pula akan munculnya macam-macam soalan orang yang mendengar lah, orang yang membaca kajian cikgu ataupun orang yang mendengar lah pembentangan cikgu. Okey? Cumanya kalau tak tahulah kalau apa tajuk tu kan, nak tanya jugalah Cikgu Halim macam mana? Topik matematika ataupun topik algebra paling sesuai? Asalnya sesuai lebih kepada topik algebra lah. Sebab kalau matematik algebra tu agak pelik sikit. Okey. Ya sikit lah. Ataupun mungkin kita ubah topik matematik tu kepada menggemari berkaitan bidang algebra dan apa nama yang saya sebut tadi, ada satu bidang pembelajaran berkaitan dengan algebra tadi. Ataunya ungkapan algebra persamaan linear ya kah? Ya, mungkin kita boleh ambil satu tajuk di sini itu ungkapan algebra. Ataupun itu lebih detail lagi lah. Lebih detail lagi lah. So tajuk cikgu tadi boleh straightforward, secara spesifiknya lagi apa beza memupuk dengan meningkatkan minat? Ada beza kah?
ataupun menanam minat. Orang matematik tu memang ada susah sikit dengan bahasa tu. Cikgu Halim, mana lebih sesuai? Memupukkah, menanam minat ke apa? Ataupun meningkatkan minat? Kita meningkatkan sebab budak memang dah minat tajuk tersebut, cuma dia tidak berapa ni lah, bila dia macam satu fobia lah. Dengar saja perkataan algebra, budak tu tak nak buat. Wahal dia sebenarnya nak buat benda tu, tapi disebabkan perkataan algebra tersebut. Jadi maksudnya minat dia dah ada, cuma kita nak meningkatkan minat itu lagi supaya dia untuk buat soalan tersebut. Sebab ni adalah salah satu soalan yang mesti juga budak hadap, walaupun benda tu adalah sebenarnya mereka tak suka. Mereka perlu juga hadap. Walaupun sekarang mereka tak suka, nak tak nak pergi peringkat ke lebih tinggi pun, algebra ni memang mereka akan hadap juga. Sampai habis dekat YouTube memang mereka hadap juga algebra tersebut. Sebab tu saya rasa perkataan sesuai di sini adalah meningkatkan minat rasanya. Okey. Itu cikgu yang cakap. Itulah kalau ikut kefahaman saya lah. Saya ya. tak berbahasa tapi ikut kefahaman saya. Okey. Nice. Jadi cikgu nampak macam mana Cikgu Nur Farhana pun nampak sebenarnya saya membuka kita sama-sama bincang, tapi jawapannya memang daripada kita orang lah cikgu Okey. So daripada apa yang Cikgu Halim dah beritahu tadi, cikgu kata meningkatkan minat murid. Mun saya lah, saya ubah sikit sebenarnya ayat itu untuk menggemari saya tukar kepada meningkatkan minat murid agar meningkatkan minat murid terhadap topik algebra. Mun saya lah, sesuai sih kita rasa. Okey, sesuai. Sesuai ya. Sebab kalau saya punya ayat tu macam berbelit sikit. Ya, Jatik. Meningkatkan minat murid terhadap topik algebra di kalangan murid tingkatan satu apa tadi? Perlu spesifik untuk satu tingkatan ke ataupun the whole tingkatan? Yang ikut kajian kita, Ego. Kalau kami punya ni secara general lah tingkatan, sebab kami tadi nak ambil secara random lah. Okey. Kami follow je daripada kita tu. Okey, punya random pun tidak masalah juga. Okey. Ya dari segi tajuk lah. Okey juga dari segi tajuk. And then kita masuk dekat pemerhatian. Okey, biasanya yang selalu yang menjadi pening kepala dekat orang bahagian pemerhatian tu, sebab dalam mana-mana kajian tindakan, okey, kepada cikgu-cikgu yang bersama dengan kita, saya tahu cikgu-cikgu yang lain ni bukan dari Darul juga ni, daripada daerah-daerah yang lain. Sebab bukannya apa, minta maaf ya Cikgu Halim Sebenarnya saya dah viralkan sesi kita petang ini. Itulah ada cikgu-cikgu lain dari daerah-daerah lain pun ada bersama dengan kita. Betul lah, saya tengok ni macam ramai semacam je hari ni. Okey, tak apa. Kita sama-sama ambil ilmu lah cikgu-cikgu yang bersama dengan kita. Okey, untuk bahagian pemerhatian ni selalunya kita tengoklah apa yang kita perhatikan. Macam dalam situasi ini kan, Cikgu Halim, Cikgu Dayang Siti Fatimah dengan Cikgu Nur Farhana sama-sama duduk berbincangkan. Jadi kita tengok apa isu yang diperhatikan. Kita lihat. Bila sebut pemerhatian ni, dia biasanya melibatkan Dia melibatkan tak semestinya mata kita saja yang tengok, tidak juga. Dia melibatkan semua deria kita. Sama ada dia rasakah, dia penglihatannkah, dia pendengarannkah. Maksudnya semua itulah artinya pemerhatian. Dan ianya terlibat juga dengan data. Jadi betul lah ni, berdata. Dan kebanyakan, kita tengok yang pertama tu, kebanyakan markah murid terutama tingkatan 1. Kurang memuaskan. Okey, yang ini kelak bila cikgu masuk dalam penulisan kan, sebabnya kita sebenarnya apa yang saya bimbing ni dia lebih ke arah penulisan Cikgu Halim Okey. Jadi adalah lebih elok kalau kita kata orang macam ini kan, kebanyakan markah murid terutama tingkatan 1 kurang memuaskan. Terus spesifikkan terus dalam penulisan markah murid tingkatan 1 bagi matematik secara keseluruhannya adalah tidak memuaskan. Terus letak dia punya markah dia terus. Terus letak markah. Kalau macam ini kan, julat markah ini 20 hingga 50. Ini per 100 ke per 50 ini? Per 100. Per 100. Letak terus percentage hujung sana Ego. Mun nak lagi bagus, okey, cikgu terus letak dia punya jadual. Jadual lah terus keluarlah markah budak tu. Ataupun kalau cikgu ada data yang lain yang menyokong penyataan ini,
penyataan apa? Penyataan ni lah yang kata markah tak baguskan, markah yang kurang memuaskan lah. Cikgu masukkan markah dia punya ujian, dia punya PBD, boleh. Makin-makin kalau cikgu yang statement yang kedua ni, murid kurang berminat, kejap. yang kurang berminat ni tunggu dulu. Okay. Kata kunci kurang berminat ni tunggu dulu. Markah ni sebenarnya kita boleh detailkan lagi. Satu markah keseluruhan, okey, markah keseluruhan lah daripada topik by topik ke apakah yang ujian pertengahan penggal ke, kita boleh guna yang itu. Lepas tu kita support lagi, kita bagi lagi data yang sangat spesifik khususnya dekat data algebra. Macam contoh PBD kan dalam PBD ada ujian ungkapan algebra, ada dia punya persamaan linier untuk PBD, pentaksiran bilik rajah, pentaksiran bilik rajah. Jadi kita keluarkanlah data tu sebagai sokongan. Faham cikgu? Faham. Faham? Okey, apa rasional dari sana cikgu? Kenapa saya nak cikgu keluarkan data-data PBD itu untuk setiap satu topik tu? Untuk apa cikgu rasa? Untuk menunjukkan dia punya ni lah, apa nama tadi? Pergi ke balik ni tadi, menunjukkan bahawa minat pelajar tersebut. Sebab bila kita pergi pada kitaran 1B tadi, saya ada letak murid pilih soalan tadi kan. Daripada situ kita boleh lihat lah, maksudnya budak memang bukan tak suka lah, dia macam memilih sikit untuk soalan dalam matematik. Betul kah? Ya, itu satu sebab lah cikgu. Okey, antara satu sebab lagi adalah supaya bila orang yang baca ataupun saya ni lah orang luar tak tahu apa cerita ni, kenapa orang akan tanya kenapa algebra, walaupun cikgu Halim dah jelaskan tadi memang budak tak suka, memang algebra ni selalu keluar ujian, tapi buktinya mana, evidennya mana? Okey, jadi untuk menunjukkan eviden, ada baiknya cikgu Halim keluarkan data-data bagi setiap topik. Ambil contoh lah, ambil contoh ujian pertengahan penggal tadi tu kan. Ujian pertengahan penggal tadi tu cikgu Halim udah buat dia punya head count, and then cikgu Halim dah buat dia punya data apa? Analysis item. Yes, analysis item. So daripada analisis item itu kan dia ada ikut ini soalan ni topik apa, ini soalan ni topik apa kan. Jadi cikgu Halim boleh tekankan dekat sana melalui analisis item itu menunjukkan bahawa ni topik ni lah yang paling sikit dapat skor. Faham? Jadi bila cikgu Halim buat penulisannya kelak memang cantik lah. Orang dah tak dapat deny lagi dah. Ini memang tak dapat tipu lagi ni. Memang sah lah, memang patut juga lah mereka ni terpaksa buat kajian, cari solusi yang terbaik untuk topik matematik algebra ni, barulah lebih apa tahu orang lebih power lagi bunyinya. Okey. Saya rasa cukuplah untuk poin yang pertama tu cikgu Halim. Kebanyakan markah murid. Kebanyakan tu kalau boleh kita elakkan perkataan itu dalam penulisan kajian ilmiah kita lah, mana-mana kajian ilmiah kita elakkan perkataan kebanyakan. Kita terus letak dia punya figure dia, dia punya nombor dia. Okey, baru faham. Kita terus letak nombor dia, lepas tu terus letak eviden dia. Susun kita kelak macam ni yang pun markah tadi, markah ujian, contohlah ujian pertengahan penggal, keluarkan dia punya head count, keluarkan dia punya analisis item. Dari sanalah cikgu Halim akan dapat huraikanlah daripada graf ini menunjukkan bahawa tajuk algebra ni soalan ni, tajuk algebra semuanya budak tak dapat jawab, tak dapat skor. Cakaplah macam tu. Dari sana barulah tip-top punya pembentangan. Okey. Lepas dah settle semua data tu, barulah kita mengangkat benda tu tadi kepada punca. Mengangkatnya kepada punca. So nampak dia punya perjalanan cerita kan, mula-mula dapatan kita tadi adalah satu, markah budak tak elok dekat tajuk ini, dekat tajuk-tajuk algebra. Lepas itu Cikgu Halim and the team, Cikgu Halim dan rakan-rakan tadi tu, Cikgu Dayang Siti dengan Cikgu Nur Fahana tadi. Nur Fahana. Okey. Bersama-sama duduk dan bincang mencari punca. Mencari punca. So dalam mencari punca, maka keluarlah beberapa punca-punca yang ada seperti kurang berminat, tak hafal sifir, macam Cikgu Halim cakap tadi. Semua punca-punca tu. So
Ianya adalah dalam bentuk macam survey juga. Ala-ala survey, tapi survey tu simple. Selalunya saya mencadangkan untuk mencari punca itu, cikgu bolehlah guna kaedah pemerhatian. Boleh guna kaedah pemerhatian. Ataupun cikgu nak guna kaedah temu bual pun boleh juga. Temu bual pun boleh juga. Cikgu kan tadi kata secara random kan, secara rawak kan. Secara rawak cikgu panggil budak-budak yang tak dapat skor dekat soalan nombor 5. Contohlah, soalan nombor 5 ni adalah soalan matematik algebra. Tak dapat skor. Cikgu panggil budak tu, cikgu interview dia. Boleh tak saya tahu kenapa kamu tak dapat jawab soalan ni? Kalau ada temu bual macam itu, simpan data-data tu. Jadi data-data tu bila dah simpan, cikgu dah kumpul, jangan ditayang terus dekat sini. Sebab apa? Sebab itu masih dianggap sebagai data mentah. Itu masih dianggap sebagai data mentah. Oh, macam mana kita nak masak data itu? Kita nak jadikan data itu data yang boleh dibentangkan. Macam mana cara dia? Kalau untuk temu bual, okey. Kalau untuk temu bual, biasanya kita buat apa? Kita buat analisis lah. Analisis daripada dapatan temu bual. Ini satu level lagi lah. Kan sebelum saya cerita level ni, saya nak jelaskan kepada kita semua supaya kita clear bahawa setiap kajian yang biasa kita dengar ada dua jenis, iaitu kajian kuantitatif dan kajian kualitatif, kan? So kalau guna kaedah temu bual, semua style-style temu bual itu dah masuk ke mana, Cikgu Alim? Kuali ke kuanti? Kualitatif. Ya. Okey, itu dah masuk dalam kualitatif. Okey, so bila dia dah masuk dalam kualitatif, dia akan banyak bermain dengan kata-kata. Jadi hasil interview tu tadi, contohlah saya cikgu, saya tanya dengan budak. Budak A lah nama dia. Okey, budak A, kenapa kamu tak dapat jawab soalan nombor 5 ini? Apa yang berlaku? Budak A tu pun jawab, cikgu, saya memang stuck lah ini. Kenapa kamu stuck? Entah macam mana lah, saya tengok X dengan Y tu dah pening kepala. Kenapa kamu pening kepala? Cikgu nak interview tu, cikgu akan tanya soalan. So ada untuk amalan terbaik dia adalah cikgu rekod lah. Cikgu rekod, pegang recorder, dengar perbualan dia. Lepas tu tujuannya apa? So dalam kajian kualitatif, cikgu kena dengar balik dan buat transkrip. Itu kalau betul-betul lah cikgu nak buat kajian secara kualitatif. Cikgu buat transkrip, cikgu keluarkan dia punya jawapan. Daripada jawapan budak itu, cikgu perlu tafsirkan apakah maksud tersurat dan tersirat dia. Faham? Maksudnya macam ini. Kalau contoh budak tu kata, cikgu, saya masih faham lah macam mana nak jawab soalan ni. Kamu tanya dia balik, cikgu tanya dia balik. Bagaimana yang kamu tak faham ni, cikgu? Yang kamu tak faham ni budak A. Oh, macam ni, cikgu. Kan dia kata cuba kamelkan. Contohlah sekali contoh. Kan soalan tu kata cuba kamelkan. Saya tak faham tu kamel tu apa. Okey. Nampak tak? Apa yang cikgu faham daripada apa yang kata-kata budak tu, Cikgu Alim? Maksudnya dia tak faham istilah kamelkan di situ. Maksudnya budak masih tak tahu pun apa itu kamel, betul sih? Jadi kita kena apa kata orang, kita perlu tengok balik dalam hierarki pembelajaran kan. Saya tahu, saya faham, saya boleh buatkan. Masalahnya budak itu tadi di mana? Budak itu tadi masih tak tahu. Masih tak tahu, maksudnya masih di peringkat 1. So bila dia masih tak tahu, maksudnya apa? Dia ada dua sebab. Okey, kalau dia tak tahu biasanya dia ada dua sebab. Satu sebab masa kita ajar dia tak dengar. Yang kedua, masa kita ajar dia tak dengar, tak ingat balik. Ada dua sebab ni. Dia tak dengar satu, yang kedua dia tak ingat balik. Jadi kalau saya lah sebagai cikgu tu, saya akan tanya balik dengan budak tu. Kamu ada belajar tak tajuk ni? Iya, ada cikgu. Hari tu cikgu ajar saya. Kalau cikgu ada ajar kamu, maksudnya cikgu ada ajar lah. Patutnya kamu kata kamu tahu, tapi kamu tak ingat. Kan? Biasa berlaku Cikgu Alim. Iya, biasa. Jadi dalam temu bual kita tu, dalam interview kita dengan budak, kita perlu bijak jugalah artinya. Okey, perlu bijak jugalah. Jadi bila dia kata, oh okey, salah saya cikgu. Saya sebenarnya saya tak ingat. Okey. Kalau dia dah sebut dia tak ingat, cikgu tanya dia balik. Kenapa kamu tak ingat? Malam tu kamu dah buat ulang kaji ke tidak? Apa yang berlaku? Sebenarnya cikgu sebagai yang
nak interview budak tu, cikgu mengkaji dia tu sebenarnya. Cikgu mengkaji dia. So proses tu tadi dalam temu bual, cikgu nak mengeluarkan semua data-data kenapa budak itu tak dapat skor topik algebra. Barulah dari sana cikgu akan yakin menyatakan bahawa oh memang budak ni tak berminat. Faham ah? Apa poin saya nak sampai ni sebenarnya Cikgu Halim? Tak tahu. Tak tahu cikgu. Okey. Poin saya sebenarnya dalam setiap apa word ataupun poin-poin yang cikgu tulis dalam ni, okey, pastikan ianya ada data yang menyokong. Okey, pastikan ianya ada data yang menyokong. Dan memang garanti orang akan tanya, cikgu, kenapa cikgu kata murid tu kurang berminat? Macam mana cikgu tahu dia kurang berminat? Cuba jawab Cikgu Halim. Tengok dari segi pemerhatian lah. Pemerhatian yang macam mana tu? Mungkin ketika mungkin kami buat ni berdasarkan pemerhatian ketika kami mengajar PDPC lah. Salah satu dia tengok dia dari segi fokus mereka tersebut dalam PDPC. Itu salah satu kita tahu sama ada mereka berminat atau tidak lah. Okey. Yang ini cikgu dan kumpulan perlu berhati-hatilah. Adakah budak itu tak berminatkah ataupun dia tidak fokuskah ataupun apa sebab lain? Sebab walaupun sebab kita tengok kalau cikgu kata melalui pemerhatian, cikgu kena justifikasikan ataupun kena huraikan apakah jenis pemerhatian yang cikgu katakan itu. Kalau cikgu kata orang itu masa cikgu tengah mengajar dia tengok di luar tingkap, itu adalah kategori budak yang kurang berminat. Okey, itulah sebab dia. Itu yang ketetapan cikgu. Okey. Cikgu kena jelaskan apakah ciri-ciri budak yang kurang berminat ni. Okey. Kalau tak orang duduk dengar, tengok Cikgu Halim mengajar di depan pun ada juga yang kurang berminat tapi dia tengok. Macam mana? Ada juga pelajar jenis macam tu. Faham maksud saya. Yeah. So setiap kata kunci ataupun setiap apa benda yang dikeluarkan dekat sini, dekat penulisan cikgu, kelak cikgu perlu jelaskan macam mana kamu boleh kata dia kurang berminat. Apakah ciri-ciri orang yang tidak berminat ni? Okey. Macam contoh yang saya bagi tadi tu adalah secara kualitatif, secara interview. Bila dah secara interview, dia dah melibatkan data lain untuk menyokong bahawa budak ini betul-betul kurang berminat. Tapi masalahnya kan bila kita buat secara kualitatif tu memang dia akan jadi benda lain. Kan? Kalau dia akan jadi benda lain, so cikgu paksa ubahlah. Paksa beralih ke benda lain itu. Okey. Yang ini pula sama jugalah. Murid lebih berminat berkaitan topik matematik statistik. Okey, yang ini biasanya lah cikgu biasanya kalau bila kita buat perbandingan macam ini kan, dia tak berminat, dia berminat. Dia berminat, tak berminat. Biasanya kalau secara mudah kalau dalam kajian kuantitatif kita senanglah kita bagi survey, suruh budak jawab. Dia nak pilih mana? Yes or no? Yes or no? Berdasarkan skala, dia pilih. Dia minat ke tidak berminat. Skala minat contohnya lah. Kalau nak guna cara tu pun boleh juga Cikgu Halim. Okey. Jadi dia ada banyak cara lah. Dia ada banyak cara. Sama ada guna cara interview kah ataupun guna cara beri soal selidik kah. Cumanya saya minta lah kalau guna borang soal selidik ni kena hati-hatilah. Kadang ada soal selidik bila dia bercerita tentang minat, kalau tak salah saya ada pengkaji yang lepas ada menggunakan tentang minat ni. Cuba Cikgu Halim tengok balik lah. Kira macam literature review lah Cikgu Halim. Ni kalau biasa konselor tahu ni, konselor banyak bahan ni tentang minat tak minat ni. Jadi saya tanya dengan ni lah, Cikgu konselor. Biasanya bahagian minat tak berminat ni memang bahagian psikologi yang banyak ni. Ini memang psikologi punya orang. Ada questionnaire dia tersendiri. Dia bukan sembarang. Tapi Cikgu Halim perlu modify lah soal selidik tu.
ke arah matematik. Okey ya. So bila dah ada data apa semua tu, barulah cikgu dengan apa kata orang, dengan yakinnya boleh kata di sana murid masih lagi belum menguasai ini lain cerita pula ni. Ini poin lain pula. Murid masih lagi belum menguasai sifir asas. Ada bukti ke cikgu? Berapa orang yang masih belum menguasai? Kebanyakan daripada kelas ni lah, pertengahan ke belakang. Sebab Kebanyakan kadang-kadang kelas kita kebanyakan lagi pula. Sebab ni kan saya mengajar Tingkatan 5. Jadi pelajar ni lah masih lagi kurang ni lah menguasai sifir asas. Kadang-kadang benda yang simple pun dia mau tekan kalkulator. Sebab itulah saya tekankan di sini, sifir ni adalah salah satu macam penting dalam matematik lah. Kalau sifir tak hafal, memang payah untuk kita selesaikan soalan. Tapi memang ada juga kalkulator di sini, tapi dia macam memudahkan ataupun mempercepatkan kerja kita lagi lah. Sebab kalau kita lihat betul-betul SPM kita dah sedang maklumkan dalam kereta satu tu 40 soalan. Takkanlah kita nak mestilah kita gunakan ni lah sifir tu untuk mempercepatkan kita punya kerja lah. Wahai benda tu kita boleh dapat macam tu saja. Tak pula kita nak ambil kalkulator tekan, itu pun dah kira macam membuang masa jugalah. Bagi pendapat saya lah. Ya, okey. So betul, memang betul pendapat cikgu tu. Masalahnya orang yang mendengar pembentangan cikgu ataupun orang yang membaca penulisan ilmiah cikgu tu, memang dia akan tanya, murid masih lagi belum menguasai sifir. Apa yang dimaksudkan dengan belum menguasai? Adakah murid tak hafal sifir? Ataupun adakah murid tak pandai nak buat pemdaraban? Ataupun murid tak pandai nak buat bahagi? Ataupun sikit-sikit nak guna kalkulator. Jadi maksudnya di sini cikgu perlu nyatakan secara lebih spesifik lagi lah. Lebih spesifik lagi. Nak lagi hebat, nak lagi power, cikgu letak, okey, yang tak hafal sifir 1 berapa orang? Yang tak hafal sifir 10 berapa orang? Contoh. Yang masih menekan kalkulator berapa orang? Yang masih tak pandai buat pendaraban tu berapa orang? Itu memang power lah. Boleh juga Alim? Boleh. Yang ini memang betul-betul detail ni. Kalau bukannya apa, bila kita buat macam ni, macam detail macam ini, lebih spesifik apa semua tu kan. Jadi orang yang baca ataupun orang yang mendengar pembentangan cikgu, patut juga dia buat ni, patut juga lah. Memang tak dapat. Kita pun tak tahulah apa nak tanya lagi dah. Okey So benda-benda ni tadi adalah pemerhatian cikgu dan ianya akan membawa kepada yang seterusnya iaitu refleksi. Refleksi. Jadi dekat bahagian refleksi ni, murid memilih untuk kurang gemar topik. Masih juga macam pengulangan Cikgu Halim? Iya. Okey. Ni saya perlu menjelaskanlah apa beza pemerhatian dengan refleksi ni Cikgu. Biasanya lah Cikgu, biasanya dekat pemerhatian ni adalah apa dapatan-dapatan kita ataupun nama lainnya input. Input kita. Apa input kita? Itu memang kita masuk dalam pemerhatian. Macam cerita kita tadi itulah, interviewnya lah, questionnaire-nya lah, soal selidik, survey-nya lah kan. Kita testing budaknya, ada pre-test, post-test apa semua itulah kan. Ataupun hasil kita mengajar tu, time mengajar budak tu bermimpi ke apakah. Itu semua jatuh dalam pemerhatian. Itu semua jatuh dalam pemerhatian. Bila kita nak fikirkan kenapa budak tu macam itu, dia akan jatuh dekat sini. Dekat refleksi. Nampak beza? Nampak beza? So bila benda tu tadi adalah input, dapatan kita, pemerhatian kita, data-data kita kumpul, itu semua dalam pemerhatian. Lepas tu daripada data-data itu tadi, apa yang kita kumpul lepas semua, kita duduk, kita fikir balik. Bila kita duduk dan kita fikir balik, itu dah jatuh dalam mana? Dalam refleksi. Kita membuat refleksi terhadap data. Data menyatakan bahawa budak masih lemah dalam algebra. So kita fikir balik, kenapa benda ni berlaku? Data kita dah interview budak. Dalam data tu, hasil interview tu menyatakan bahawa budak tu langsung tak buat study, homework tak buat, kerja rumah tak buat, apa semua tak buat.
mana tidak. Bila ditanya lagi lebih mendalam, kenapa tak buat homework, rupa-rupanya dia tak minat. Jadi data tu tadi dia menyokong kepada apa yang kita nak fikir sekarang ni. Okey, rupa-rupanya cikgu buatlah macam framework tau, macam dia punya flow diagram. Cakaplah mula-mula isunya adalah budak ni tadi dia lemah dalam topik algebra. Lepas tu dia tak dapat jawab soalan. Dia lemah kerana tak dapat jawab soalan. Memanglah skor dia kecil kan, dia tak dapat jawab soalan. Jadi bila dia tak dapat jawab soalan, rupa-rupanya dia tak study. Kenapa dia tak study? Rupa-rupanya dia tak minat untuk study tajuk algebra. Tajuk lain dia minat, tajuk algebra saja dia tak minat. Jadi cikgu dah buat apa dia punya gambaran macam kerangka lah, macam dia punya kerangka. Ada anak panah lah. Yang macam itu pun tak jadi masalah. Sebab itu kira cikgu punya style lah. Jadi saya, bukannya apa, bila kita buat macam itu kan, cikgu punya pencambahan idea tu dalam refleksi ni nampak. Pencambahan idea tu dalam refleksi ni nampak. Okey, daripada sana bila dah sampai hujung tu, okey, last dia akhirnya memang budak ni tak suka dengan topik algebra. Dari sana tak minat dengan topik algebra. Daripada sana kita tanya lagi soalan. Baru kita reflect balik. Kenapa mereka jadi macam ini? Itu soalan dia. Kenapa murid tak minat dengan tajuk algebra? Dia akan muncul beberapa soalan dan biasanya untuk bahagian refleksi ini kita melibatkan beberapa tool. Tool seperti apa? Tulang ikan Ishikawa. Pernah dengar Cikgu Alim? Tulang ikan Ishikawa? Tak pernah. Cikgu Alim boleh Google Cikgu Alim. Tulang ikan Ishikawa. Tulang ikan Ishikawa. Ishikawa. Ya, tulang Ishikawa. Okay. Ishikawa. Okey, tulang ikan Ishikawa. Jadi tulang ikan Ishikawa ni dekat kepala tu adalah dia punya point yang kita nak carilah. Tulang ikan Ishikawa. Dekat kepala tu kita letak murid tidak suka, tidak minat dengan topik algebra. Itu dekat kepala dia tu. Lepas tu dekat tulang dia tu dia punya cabang dia. Ada faktor manusia, ada faktor persekitaran, ada faktor-faktor lain. Di sana Cikgu Halim dengan ahli kumpulan yang lain boleh duduk berbincang. Dan keluarkan poin-poin dia. Kenapa dia tak suka. Ini salah satu cara Cikgu Halim. Salah satu cara. Dia ada juga cara yang lain seperti RCA. RCA ni root cause CAUSE, root cause analysis. RCA. Itu antara contoh yang lain lah dalam merefleksi. Root cause analysis. Ataupun kita guna 5Y. 5Y, satu lagi cara dia 5Y. Kita tanya balik. Contoh kenapa budak tak suka dan tak minat dengan algebra? Kita tanya kenapa? Sebab saya rasa pengajaran saya tidak begitu bagus. Mungkinlah. Lepas tu kita tanya balik, kenapa pengajaran saya tidak begitu bagus? Mungkin saya rushing nak selesaikan silibus. Itu satulah contoh. Ataupun contoh yang lain, kenapa budak ni tak suka dengan algebra? Sebab mungkin adik-beradik dia kot. Okey. Yang untuk 5Y ni selalu saya untuk 5Y ni saya selalu ambil dia di langkah yang terakhir. Sebab bila 5Y ni, kita ni manusia, kita akan cuba untuk mengelak kita menyalah diri kita pun. Bila 5Y ni, kita ni manusia, kita akan cuba mengelak kita menyalahkan diri kita sendiri. Sebab itu ada baiknya kita guna RCA dengan tulang ikan Ishikawa terlebih dahulu untuk keluarkan poin-poin dia. Daripada sana, poin-poin itu kita susun dia bagus-bagus dalam 5Y, 5Y. 5Y ni sebenarnya macam style bangau-bangau. Kenapa dia ni? Kerana dia kurus. Kenapa dia kurus? Kerana tak ada ikan. Kenapa tak ada ikan muncul? Sebab lalang tinggi sangat. Kenapa lalang tinggi sangat? Yang itu. Sebab. Dia berantai bah. Cumanya tadi, bila kita dah keluarkan poin-poinnya dalam tulang ikan Ishikawa dan juga RCA, poin-poin tu kita susun bagus-bagus dalam 5Y. Barulah kita akan rasa, rupanya memang salah saya lah, saya mengajar terlalu laju. Ataupun memang
Memang salah saya juga sebab saya tidak menjelaskan mereka terlebih dahulu apa tu X dan Y. Ataupun memang salah saya lah sebab saya tidak mewujudkan suasana pengajaran yang menyeronokkan sehingga mereka tu boleh berminat untuk belajar topik ini. Itu contoh. Okey, contoh. Saya tak tahulah apa sebenar realiti yang berlaku kan cikgu. Tapi cikgu lebih tahulah. Cikgu bincang balik dengan ahli kumpulan yang lain lah, Cikgu Alim Okey. Okey, itu jadi itu bahagian refleksi cikgu. Jadi cikgu dah dapat gambaran lah bahagian refleksi. Okey, so apa yang berlaku dekat bahagian refleksi ni, cikgu dah keluarkan faktor-faktor dia, punca-punca dia kenapa benda itu berlaku. Jadi cikgu dah keluarkan. Keluar. Okey, so reflect dia. So daripada refleksi ni apa yang berlaku, cikgu sebenarnya dah mengeluarkan faktor dan cikgu susun mana faktor yang paling utama. Dan kalau kita tengok dekat slideshow cikgu ni, murid beranggap sifir itu tidak penting kerana gadget yang membantu mereka sekiranya soalan melipatkan sifir. Salahkan gadget pula. Jadi maksudnya adakah tak perlu guna gadget? Tak boleh juga. Tak boleh juga kan? Tapi memang perlu guna gadget lah. Cumanya kalau kita guna gadget, masa kita akan banyak terbuang lah nak guna gadget. Padahal benda tu boleh congak je terus kan? Itu jadi mungkin itu yang boleh cikgu masukkan dalam ni, dalam reflect ni. Dalam reflect ni. Okey. Yang tu sebab sedikit lah mengenai reflect. Okey, murid lebih gemar topik matematik statistik kerana murid sukakan data. Data adalah maujud. Yang ini. Sebab bila kita cerita hal suka tak suka, macam kita jugalah Cikgu Alim. Kita diberi pilihan. Ada dua kereta di depan mata. Kereta Vios dengan Honda City. Kita suka nak mana? Kita suka yang mana? Bila guna perkataan suka ni, ianya sangat subjektif tau. Hati-hati ya. Yang satu saya kata memang cikgu konselor memang tahu ni hal suka tak suka ni. Bila dia melibatkan hati dan perasaan. Satu, bila benda tu dia kata dia suka, dia tak suka, dia ada benda yang mendorong dia untuk suka. Yang itu mungkin point tu cikgu boleh masukkan dalam refleksi. Kenapa dia suka, kenapa dia tak suka. Macam cerita saya tadi itulah, ada tulang ikan shikawa dengan ada apa tadi 5Y tu kan, susun dia, kenapa dia tak suka, kenapa ni. Mungkin ada dalam poin-poin tu akan jadi dia tak suka sebab dia tak suka cikgu tu mengajar macam mana. Jadi kita kena sama-sama tengoklah nanti macam mana. Kadang memang susah untuk kita apa kata orang nak mengakui kesalahan sendiri, tapi itulah realitinya. Kadang sebab itulah saya tanya daripada mula tadi, adakah benda itu macam mana kita tahu bahawa murid tu tak berminat? Adakah murid tu dia tak berminat pada topik ataupun dia tak berminat pada kita ni yang mengajar? Hati-hati ya cikgu. Sensitif juga tu. Jadi benda tu sebenarnya inilah kajian tindakan. Kajian tindakan adalah satu proses kepada cikgu, kepada kita ni cikgu, supaya kita dapat membuat refleksi sendiri, biar kita dapat orang muhasabah diri atau orang, muhasabah diri dan tengok balik di mana silapnya aku, di mana tempatnya saya boleh tambah baik. Bukannya kita tu arahan PPD tu mesti buat. Satu saya perlu memperjelaskan lagi sekali kepada cikgu-cikgu, kepada Cikgu Alim lah, terutamanya kumpulan Cikgu Alim dan juga cikgu-cikgu lain yang bersama dengan kita dalam Google Meet ini, bahawa kajian tindakan dia bukannya satu arahan semata-mata, sebaliknya ianya adalah untuk diamalkan oleh cikgu-cikgu. InsyaAllah kalau betul caranya tadi, macam saya jelaskan tadi, saya rasa jelas Cikgu Alim apa yang saya sampaikan. Jelas. Jadi apa yang disampaikan tu insyaAllah jadi budaya lah. Jadi benda tu sih perlu kita share dengan orang. Untuk diri kita pun bagus lagi sebenarnya. Tapi nak jadi kongsi pun tak jadi masalah. Sebab bila kita kongsi, orang lain dapat pengalaman ataupun dapat idea daripada perkongsian kita tu, kita dapat pahala, orang itu pun dapat berkat kata orang. Sebab dia dapat idea macam mana nak selesaikan masalah yang dia hadapi, yang mana masalah yang dia hadapi tu sama macam kita. Kan? Okey, kita lihat dekat merancang. So itu saya bagi tahu daripada mula tadi, peringkat yang pertama ni pemerhatian, lepas tu refleksi, lepas tu merancang.
dekat bahagian merancang ni dia ada kaitan langsung terus dengan refleksi dan juga pemerhatian. Okey, dekat bahagian merancang. So bila kita lihat kat merancang ni, antara soalan yang orang akan tanya apa dia? Objektif kajian memupuk, okey tak apa. Strategi. Strategi adalah menghasil satu alat untuk memahami konsep operasi topik ungkapan algebra. Garanti orang akan tanya soalan. Antara soalan dia macam mana? Kenapa nak hasilkan satu alat? Tak boleh banyak alat kah? Satu. Yang kedua, konsep apa lagi ini? Konsep operasi untuk topik algebra. Apa kaitan alat tu dengan minat? Okey, Cikgu Halim boleh jawab? Minat dengan konsep. Kenapa alat? Adakah alat tu boleh meningkatkan minat kah? Alat apa yang dimaksudkan tu? Kalau ikut ketika saya buat benda tu tadi, ikut kefahaman saya lah. Saya buat benda ni sebenarnya alat ni adalah membantu untuk memahamkan konsep operasi yang melibatkan ungkapan algebra. Daripada dia bila dia dah faham konsep operasi tersebut, automatik minat dia akan meningkat lah terhadap topik tersebut. Maksudnya dia akan suka lah terhadap topik tersebut. Bila dia faham konsep, automatik minat dia akan ikut sekali lah, dia maksudnya akan minat jugalah. Itu yang sebab tu saya menghasilkan satu benda alat ni untuk memahami konsep operasi tersebut. Daripada konsep tersebut, automatik dia akan minat terhadap algebra nanti. Okey, jadi adakah bermakna alat ini tadi dia kataan alat ni dia masih general Cikgu Halim kataan alat ni dia masih general. Jadi orang akan tanya alat ni apa? Adakah alat ini merujuk kepada ABM kah, BBM kah, BBB kah, ataupun ianya adalah satu model di depan kepada murid? Macam mana tu? Oh, okey. Mungkin perkataan alat tu terlampau general maksudnya. Tapi kalau bila pergi pada interview macam lebih kepada menunjukkan satu konsep, maksudnya mungkin kita menggunakan satu model untuk menunjukkan benda tu macam mana konsep operasi itu berlaku lah. Okey. Mungkin perkataan tu, alat tu mungkin boleh ditukar kepada satu modul. Model lah, bukan modul lain Cikgu, modul. Ya, model. Model. Okey. So model tu tadi dalam bayangan saya dia akan jadi ada macam bentuk kotak kah, apakah? Dah ada gambaran kah? Alat saya model. Menggunakan macam tanah liat tu, apa nama tu yang selalu budak-budak main tu? Tanah liat lah, betul lah. Bukan tanah liat tu, apa nama satu benda yang pakai nak mereka buat macam kartun-kartun macam bentuk binatang apa benda tu. Menggunakan benda tu tapi menggunakan pelbagai jenis warna lah. Daripada situ mereka boleh kena pasti mana itu X, mana itu Y. Sebab kalau warna yang sama, dia akan jadi inilah membesar. Bila membesar maksudnya nilai X tu akan bertambah, nilai nombor tu akan bertambah lah. Sebagai itu tadi, X tambah X akan jadi 2X. Maksudnya warna biru dengan warna biru bila dicampur akan jadi dua warna biru lah. Tetapi kalau warna biru dan warna merah bila dicampur dia tak boleh jadi biru merah. Dia akan jadi still masih biru dan merah juga. Contohlah. Mungkin saya nak gunakan bahan macam tu lah untuk menunjukkan konsep operasi tambah dengan tolak tu. Okey. Kita boleh lihat dengan jelas lah benda tu. Itu yang bayangan pertama lah. Okey. Baru dapat gambaran lah. Nampak soalan saya ni sebenarnya nak memahami apa yang kita orang bola. Okey. Memang betul lah bukan alat lagi tu. Memang dah jadi model lah Cikgu. Jadi model. Dan model tu tadi untuk bantu mengajar kan? Bantu mengajar untuk budak belajar. Ini ada beza antara ABM, BBM dengan BBB kan? Tahu kan ada beza kan? Ya. So yang ni lebih kepada apa? Lebih kepada cikgu punya ke budak punya? Murid-murid punya? Kalau dari segi apa yang saya cakap ni lebih kepada cikgu lah. Sebab cikgu yang tunjukkan benda tu kepada pelajar. Okey. So kalau ya cikgu punya dia akan jadi alat bantu mengajar kan? Alat jugalah ABM lah jadi dia kan. Tapi dia model lah. Model. Jadi benda ni sebenarnya dah jadi inovasi juga kan? Cikgu dah mencipta sesuatu alat, mencipta sesuatu model iaitu yang cikgu akan guna sebagai alat bantu mengajar ABM cikgu untuk mengajar. Dan bila ada sebut ada ABM, ada model, orang akan tanya soalan lanjut.
Orang akan tanya macam mana nak guna dia. Orang akan tanya sejauh mana penggunaan dia, berkesan ke tidak, friendly user ke tidak. Itu semua soalan-soalan orang akan tanya. Lepas tu orang akan tanya juga, benda ni kalau Cikgu Halim guna senang lah, dia dah faham. Cuba pas dengan sekolah lain, dengan cikgu lain. Dapat tak dia guna juga alat tu? Maksudnya dari segi kebolehgunaan. Kebolehgunaan alat tu tadi. Okey, tu mungkin Cikgu Halim boleh keluarkan poin-poin dia kelak dalam penulisan Cikgu Halim kelak lah. Itu memang detail lah. Itu memang detail. Okey, untuk memahami konsep operasi bagi topik ungkapan algebra. Jadi tadi Cikgu Halim ada cerita tentang penambahan dan penolakan. Adakah dua tu saja yang difokuskan? Kalau di situ dia konsep operasi di situ, kalau dalam matematik operasi ni melibatkan 4 operasi lah, tambah, tolak, dan bagi. Tapi dalam dia kami punya ni kerja ni lebih kepada operasi tambah dan tolak sajalah. Okey. Kalau fokus kepada operasi tambah dan tolak, jadi dalam cikgu punya kajian tindakan tu perlu ada juga penyataan menyatakan bahawa tambah dan tolak. Dekat sini. Dekat mana? Dekat pemerhatian ni kan dia dah jadi spesifik dah. Ungkapan topik algebra terutamanya tambah dan tolak. Tapi memang orang akan tanya lagi ni, kenapa tambah dan tolak? Sangat teruk kah tambah dan tolak pun tak pandai? Padahal darab dengan bahagi lagi susah. Macam mana? So itu saya kata tadi, daripada mula lagi cikgu kena ada data yang menyokong. Kelak orang akan tanya lah macam-macam. Sampai juga algebra tambah tolak pun saya dapat. Emang tambah tolak saya dapat. Tok grafnya, tok datanya, tok daripada dapatan kami orang hasil ujian hari ya. So faham maksud saya? Okey. So jadi kita fokus kepada algebra tambah dan tolak. Jadi cerita hal X dan Y, jadi cikgu menghasilkan satu model dan model itu tadi digunakan untuk memudahkan cikgu mengajar agar semua murid faham. Apa kaitannya dengan minat? Macam saya terang tadi kan, bila budak dah boleh buat berkaitan dengan operasi melibatkan algebra, automatik dia akan minat jugalah topik tersebut. Macam mana kalau dia tak minat? Benda tu nampak macam mudah tapi dia tak minat juga. Jadi isu juga kan. Kata kita boleh kan. Kata kita macam apa yang kita kata itu semua teori je. Tapi bila kita tengok realitinya kelak, kononnya jadi ini tadi boleh jadi tapi bila dah dipolah macam tak jadi. Bukannya apa, saya nak kita sama-sama fikirkan bahawa bila dia melibatkan minat, kadang-kadang ambil contoh lah, macam kita sendiri lah kereta Vios dengan kereta Honda tadi, Honda City tu. Kenapa kita nak pilih Honda City? Sebab saya minat lah. Kenapa kita minat? Sebab dia cantik, sebab dia senang, banyak lagi lah sebab-sebab dia. Begitu juga ni, sama juga kes kita ni. Bila kita cerita hal minat. So, jadi saya punya advice adalah Cikgu Halim and the team perlu berhati-hati macam mana nak connect alat tu tadi supaya ada minat. Adakah alat cikgu tadi ataupun model cikgu tadi, satu, dia minat kerana cikgu mengajar guna model tu. Itu antara soalan dia. Satu, dia minat kerana cikgu mengajar guna model itu. Yang kedua, dia boleh jadi minat kerana model itu memudahkan pemahaman dia. Kan? Itu yang maksud Cikgu Halim tadi lah. Tapi apa yang saya cuba ketengahkan di sini, cuba huraikan dia punya connection dia. Connection model tu tadi dengan minat. Boleh Cikgu Halim? Boleh. Okey. Dan maksudnya tadi, apa yang saya nak sampaikan, setiap satu apa yang cikgu tulis tu kelak dalam penulisan cikgu tu, pastikan ianya connect, pergi balik dekat tajuk depan tu. Tajuk depan tu iaitu minat. Dia tak lari daripada minat. Tema kita sekarang ni minat. Dalam usaha cikgu nak mewujudkan minat murid tu, cikgu mewujudkan satu model. Nak menghasilkan model tu, dalam kepala otak cikgu mesti fikir macam mana nak jadikan budak tu berminat. Model ni tadi boleh merangsang minat. Itu keyword dia. Model tu tadi boleh merangsang minat. Kalau model tu tadi
memang tahulah dia boleh menjelaskan operasi apa semua, tapi budak tengok dia pun tak ada minat, tak ada selera. Macam mana? Maksudnya model tu perlulah ada wow faktornya kan? Perlulah ada wow faktornya. Mudah digunakan, senang, ada berbunyi-bunyi lagi tu. Contohnya lah. Saya ni cakap saja ni cikgu. Ataupun dianya very colourful ke, ataupun easy user ke, friendly user ke. Itu saya tahulah, itu gambaran saya lah Cikgu Alim. Okay. So itu strateginya lah. And then next kita beralih kepada alat kaedah intervensi. Yang ini pembelajaran menggunakan bahan maujud untuk memahami konsep operasi bagi topik ungkapan algebra. Bahan maujud ni maksudnya model tadi tu kan? Model tadi. Okay. So di sini pun orang akan tanya juga soalan. Macam mana kalau cikgu tadi secara PDPR? Macam mana Cikgu Alim? Agak-agaknya macam mana? Mungkin kita akan sebelum kita memulakan PDPR, mungkin kita akan buat satu video yang menunjukkan penggunaan konsep tambah tolak tu, menggunakan video lah, gunakan bahan maujud tadi, tunjuk satu persatu. Macam ni rupanya untuk konsep tambah, macam ni rupanya konsep tolak berkaitan dengan algebra. Okay. Mungkin kita buat satu video lah, daripada video tersebut kita tayangkan balik kepada pelajar. Lepas tu kalau masih lagi mereka tak faham, kita ulang balik video tersebut lah supaya mereka sampai faham. Ulang sehingga mereka faham. Okey, bagus. Okey, itu antara strategi dah Cikgu. Okey. Bukannya apa, sebab kita dalam kita membuat kajian ni memang orang akan tanya soalan pelik-pelik, macam bodohnya persoalan lah, tapi kita terpaksa juga jawab lah. Jadi macam bahan maujud tadi tu, macam kata Cikgu Halim, bagus sebenarnya, memang bagus. Okey, tanya Cikgu Halim. Apa bahan yang Cikgu buat tu, model yang Cikgu buat tadi tu, Cikgu buat demo, Cikgu mengajar dia tentang konsep operasi tambah dan tolak tadi kan, tambah dan tolak ungkapan algebra. Lepas tu daripada video tu tadi Cikgu share dalam grup WhatsApp tu kan. Okay. Itu satu contoh. Satu contoh kepada jika PDPR. Kalau tak PDPR memang kita gunalah dalam kelas kan Cikgu. Tapi itu satu cara lah. Okay, satu cara untuk memahami konsep topik ungkapan algebra. Okey. Jadi lepas tu apa jadi? Lepas tu kita buat analisis lah. Yang ini untuk kita test lah. Ada pre-test dengan post-test dia. Kuis dalam 20 soalan. Okey, ini tadi masalah lah. Cuma dekat bahagian model yang dibangunkan tu, cikgu mau perhalusi lagi lah cikgu. Perhalusi lagi. Adakah ianya sesuai ke tidak dengan topik algebra? Adakah cukup memadai untuk tambah dan tolak sahaja? Sebabnya depan ni tadi ceritanya banyak. Ada ungkapan algebra lah, ada persamaan linear lah, ada ketaksamaan linear lah. Jadi model cikgu tadi tu saya membayangkan ada 3 jenis ni lah. Jadi cuba fikirkan lah cikgu. Fikirkan dari segi pelaksanaannya, kebolehlaksanaannya. Sebab cikgu yang akan buat ni nanti. Buat model ni kelak. Takut kelak si TKB air kelak sah juga. Kan? Selalu saya punya advice selalu kita jangan nak menyusahkan diri. Yang penting apa yang kita sasarkan tercapai. Tak sempurna tak jadi masalah. Okey, tak sempurna tak jadi masalah. Cumanya kita usahakan yang terbaik supaya apa objektif utama kita tadi itu dapat tercapai. Okey, yang ni tak ada masalah ni bahagian melaksanakan tindakan. So guru matematik tingkatan 1, maksudnya Cikgu Halim, Cikgu Nur Fahna dengan Cikgu Dayang, semua guru tingkatan 1 cikgu? Tidak, menengah atas. Mungkin kami boleh ambil random. Mungkin kami akan pergi ke menengah guru tingkatan 1, pergi ke menjadi guru tingkatan 1 dan cuba melakukan untuk intervensi inilah. Oh, okey. Macam mana mau cakap? Sebabnya bukannya apa cikgu? Konsep dalam kajian tindakan ni kan. Kajian tindakan ni dia lebih kepada sampling sasaran kajian kita memang dia khusus kepada murid kita sendiri. Itu satu pantang larang dia lah. Dia punya petua kalau nak buat kajian tindakan kita tak boleh buat kajian tindakan dekat kelas orang lain. Kita
kita hanya boleh buat kajian tindakan dekat kelas kita sendiri sahaja. Walaupun secara berkumpulan macam ini kan, maksudnya saya mengandaikan tadi tiga cikgu, tiga kelas yang berbeza mempunyai isu yang sama. Saya mengandaikan dia macam itulah tadi, cikgu. Oh, okey. Tapi kan macam contohlah, siapa yang guru tingkatan 1 tu tadi kan. So cikgu guna satu sampel je lah. Guru tingkatan 1 dia yang buat sajalah, dia ajak yang buat, tapi orang lain, peserta lain dia akan membantu cikgu tu. Itu boleh. Itu boleh ah. Okey. Macam tu boleh. Dia ada dua situasi lah, tapi konsep asas untuk kajian tindakan memang cikgu membuat kajian tindakan terhadap anak murid sendiri. Dia tidak boleh terhadap anak murid kelas orang lain. Macam tu. Melainkan macam kes tadi lah, cikgu nak bantu cikgu lain untuk dia menyelesaikan masalah dengan kelas dia. Boleh? Kita kira bantulah artinya, sebab tu ada kumpulan. Okey. So itu konsep dia. So bila akan dilakukan pas semua ni tak ada masalah lah. Cumanya tadi mau tengok balik seperti apa yang kita bincang daripada mula. Sebabnya saya sebenarnya risau kalau apa yang kita buat sebenarnya tak mencapai objektif. Itu yang saya risau. Sebab tu saya punya soalan daripada mula tadi. Saya tanya betul-betul apa fokus cikgu? Dekat mana yang masalah sebenarnya? Adakah murid tu tidak minatkah? Tidak fahamkah? Ya, langsung tidak belajarkah? Tidak suka cikgu tu kah? Jadi bila kita sudah ada fokus di sana, barulah kita punya perancangan yang belakang tu sampailah melaksanakan kajian, melaksanakan tindakan ni cun. Faham? Baru dia cun. Kalau tak jadilah suatu macam kita juga, macam kita sakitkan. Kalau kita sakit, kita nak pergi mengurut. Padahal sakit kita di tangan kita yang selio. Kita nak urut tangan lah sepatutnya kan. Patutnya macam itulah. Dia ada fokus. Kalau tangan yang sakit, makin tempat tu sakit, makin itulah kita urut. Baru dia sembuhkan. Biar fokus di sana. Jangan pula tangan kita sakit tapi kita urut dekat kaki. Itu yang saya risaulah sebenarnya benda tu. Cikgu Halim, faham? Faham. Okay, so saya rasa untuk ini bagaimana dilakukan pas semua tak ada masalah lah. Cuma bahan maujud tu cikgu tukarlah kepada model lah. Model. Okey. Model tu tadi kalau nak lagi power cikgu boleh guna letak nama lah. Letak nama catchy sikit lah. Apa nama model tu? Okey. Guna model kit algebra kah ataupun macam yang cikgu dari SMK semua tu. Ada saya tengok. Laba-laba kah? Bala-bala. Kaedah bala-bala. Kaedah bala-bala. Model juga tu sebenarnya. Dia tapi model dia lebih kepada teknik pengajaran. Yang ini saya tengok memang bahan maujud lah, memang model lah, memang ABM lah, alat bantu mengajar. Untuk okey. So macam itulah cikgu. Okey. Yang lain sekian, terima kasih. So bila dah berlakukan kitaran tu pula minggu depan 16 bulan minggu depan. So rasanya 16, 17, 18. Kelaklah cikgu kita cari masa lagi lah untuk saya dengar macam mana perkembangannya kelak. Boleh cikgu? Boleh Okay, so all the best cikgu. Sekian, terima kasih. Okay, sama-sama. Lepas ini apa? Melaksanakan tindakan, lepas tu ada refleksi lagi sekali kan? Ya. Bila dah masuk refleksi dekat pemerhatian. Lepas tu refleksi. Pemerhatian dulu, lepas tu refleksi. Jadi masuk kitaran kedua tu 2A, B, C, 2A dia akan jadi pemerhatian. Dia perhati balik apa yang dah dilaksana dekat 1D ni. Ya. Dia perhati balik. And then daripada ingat balik konsep pemerhatian tu, just kumpul data dia kumpul semua. Dia kumpul semua dan dibuat analisis. Okey, lepas tu bila masuk ke langkah seterusnya iaitu refleksi. Reflect balik apa yang berlaku. Menjadi tak menjadi, berjaya ataupun tak berjaya model yang digunakan tadi. Tu dia. Okey. Lepas tu kita boleh tutup. Teruslah letak dalam refleksi tadi tu yang untuk kitaran 2B ni, yang 2B,
2F sebenarnya kan ABC sampai F. Okey. Kita kan 2F. Yang itu cikgu boleh katalah apa kekuatan dia. Ni cikgu Alim tulis refleksi yang terakhir sekali tu. Apa dia punya kekuatan dia, apa dia punya kelemahan dia, and then apa dia punya penambahbaikan dia. 3 ni. Kekuatan, kelemahan, cadangan penambahbaikan. 3 ni. So yang cadangan penambahbaikan ni sebenarnya dia sudah nak membawa kita masuk ke pusingan yang ketiga dah. Tapi dia belum masuk lagi, dia just keluarkan dulu idea-idea dia. Itulah fungsi refleksi. Biasanya refleksi ni macam saya kata tadi lah, dia ada guna 5Y, dia ada guna tulang ikan Ishikawa, dia ada guna SWOT analisis pun boleh juga guna dalam refleksi ni. Dia ada banyak sebenarnya, tapi tengok keadaan jugalah. Tengok keadaan dan situasi, tengok keperluan jugalah. Okey? Saya rasa dah panjang lebar dah saya cerita di sini. Ada soalan lain kah Cikgu Alim? Tidak. Tak ada? Satu lagi soalan alang-alang ni. Maksudnya di sini untuk tajuk ni kami ubah balik lah supaya nampak lebih berfokus lah kami punya tajuk. Okey kah? Boleh, tidak masalah. Tajuk memang jangan tak risau tajuk ya, sebab tajuk memang akan sentiasa berubah. Okey. Tajuk memang akan sentiasa berubah. Cumanya kelak nak ialah mau perhati balik apakah dia pun faktor-faktor yang tadi. Adakah betul-betul ia puncanya ke apakah? Macam saya sebut tadi itulah hal urut tangan tadi tu. Tangan sakit di kaki pula yang urut. Yang itu yang mau jagalah. Okey ya. Okey. So boleh buka kamera kah kita semua ni? Sebenarnya kita dah habis dah, satu kumpulannya pun bentang hari ni. Cikgu nombor mana? Cikgu Ismail. Cikgu Ismail, ada apa nak tambah kah? Cikgu Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Buka kamera. Cikgu Lina, Cikgu Nur Fazilah, Cikgu Michael, Betty. Boleh buka kamera Cikgu? Ya, Cikgu Ismail, kita ada apa-apa nak tambahkah dengan kumpulan Cikgu Alim tu? Rasanya ada panjang lebar. Saya rasa lebih baik gunakan apa yang nasihat oleh Cikgu Zul lah. Nasihat Cikgu Zul saya rasa agak detail lah. Saya mengikuti sepanjang apa tadi itu. Dan tahniahlah kepada kumpulan Cikgu Abdul Halim. SMK Matu kan saya ingat ni. Ya. SMK Matu ya. Ya, SMK Matu. Cikgu teruskan usaha. Dan saya tak ada apa-apa penambahan. Ucapan tahniah, semoga berjaya ya Cikgu Halim dan the team. Terima kasih Cikgu Zul dan Cikgu Halim dan cikgu-cikgu lain yang mengikuti rancangan kita pada petang ini. Terima kasih banyak-banyak. Itu saja. Assalamualaikum. Ya. Boleh buka kamera kah? Kita nak bergambar ni. Kita buka kamera. Ya Robi. Lama sinangga ayo. Sini kita Abang Mail. Di Sibu kah? Sik. Di Belawai? Darau. Di Darau kah? Cikgu Michael. Boleh buka mikrofon Cikgu Michael. Kita berkenalan. Ya. Tentang. Baik. Dari mana Cikgu Michael? Saya dari PPD Julau. Oh, geng PPD Julau Ya. Okey. So, ada dapat sesuatu hari tu? Ya, banyak input lah, terutamanya macam ni kita mau detailkan pemerhatiannya dari saya, banyak input tadi lah. Okey, syukur. Terima kasih Cikgu Michael. Okey, kejap kita nak nunggu Cikgu. Buka je kamera tu, kita nak ambil gambar tu. Okey, Cikgu Nur Fazilah, Cikgu Lina boleh buka kamera. Oh, Cikgu Fazilah, Cikgu Lina Chai. Boleh buka kamera kah? Bukan selalu kita tak bergambar macam tu nak. Ya, tengah gagal kali yang dua tu. Sihat. Okey, kejap. Saya pergi ke slide. Terima kasih. Terima kasih. Okey, gambar sedia 1 2 3 senyum. Okey, sedia 1 2 3 senyum. 1 2 3 senyum.
Okey, terima kasih banyak Cikgu Michael, Cikgu Nur Fazilah, Cikgu Lina, Cikgu Nur Fahana, Cikgu Abdul Halim. Jadi untuk sesi minggu depan, Cikgu Michael nak datang lagi sekali dengar boleh boleh join. Tak ada masalah, datang je. Okey, terima kasih. Boleh, terima kasih. Lagi pun benda tu adalah untuk ilmu kita juga lah. Yalah. Terima kasih banyak Cikgu. Sehingga kita berjumpa lagi. Okay, Thank you PD Daro. Ya, terima kasih juga. Selamat hari kawan. Selamat hari kawan kapan. Terima kasih. Boleh sebarkan juga dengan rakan-rakan yang lain dah keluar je. Laju keluar. Laju nah. Okey, terima kasih Cikgu Halim. All the best.